Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita ni akan mempelajari pelajaran fiqh bahagian Shiyam darjah 4. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita ni masih dalam pelajaran 3 perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi perkara 1, makan dan minum dengan sengaja sudah kita ni pelajari. Alhamdulillah. Kemudian perkara nombor 2, muntah dengan sengaja juga sudah kita ni pelajari. Yang ketiga, kedatangan haid atau nifas. Alhamdulillah dengan izin Allah sudah kita ni pelajari. Yang keempat, mengeluarkan air mani dengan sengaja juga sudah kita ni pelajari. Jadi insya-Allah pada petang ini kita ni akan masuk dalam perkara kelima yang membatalkan puasa, iaitu memasukkan dengan sengaja sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka. Jadi kita ni mesti cari tahu apa dia maksud dengan memasukkan dengan sengaja sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka. Memasukkan dengan sengaja sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka, maka maksudnya adalah, maksud rongga yang terbuka dulu itu ialah mulut, lubang hidung, lubang telinga dan lubang kemaluan, kubul dan dubur. Jadi murid-murid kena ingat rongga yang terbuka itu ialah mulut, lubang hidung, lubang telinga dan lubang kemaluan, kubul dan dubur. Jadi keterangan masalah berkaitan dengan maksud memasukkan dengan sengaja sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka itu ialah, maksud memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka seperti mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur dengan sengaja walaupun sedikit, seperti menelan dahak yang telah keluar sampai ke had lahir iaitu makhraj ha. Cuba murid-murid sebutkan makhraj ha. Jadi apabila kita ni menelan dahak yang mana dahak itu sudah keluar arah makhraj ha kita ni, maka apa yang terjadi? Kita ni cari tahu dulu. Yang mana di sini hukum air mandi yang termasuk ke dalam rongga yang terbuka seperti melalui rongga telinga, hidung atau mulut, maka hukumnya adalah seperti berikut. Yang mana air mandi yang termasuk itu ialah air yang disuruh oleh agama, seperti mandi junub iaitu wajib atau mandi Jumaat iaitu sunnat, maka tidak batal puasa kita ni. Yang kedua, masalah kedua, termasuk air mandi yang tidak dituntut oleh agama seperti mandi kerana rimas atau air basuh yang keempat, maka batal puasa kita ni. Jadi dalam sini kita ni terjumpa dua permasalahan tentang air mandi. Yang mana air mandi pertama tentang kalau kita ni mandi junub iaitu wajib atau mandi Jumaat iaitu sunat, maka tidak batal puasa kita ni kalau air mandi itu termasuk dalam rongga yang terbuka kita ni seperti mulut, telinga, hidung, maka tidak batal puasa kita ni.
Akan tetapi, jika kita ni mandi kerana kita ni rimas, panas dan sebagainya, maka batal puasa kita ni kerana kita ni mandi saja-saja. Bukan mandi kerana dituntut oleh agama seperti mandi wajib atau mandi sunat. Permasalahan ketiga, menitikkan air ke dalam lubang telinga atau lubang hidung atau kemaluan, maka batal puasa kita ni. Permasalahan keempat, orang yang buang air besar dan tahinya itu keras dan telah keluar sebahagiannya, tiba-tiba yang keluar itu masuk kembali, maka batal puasanya kerana tahi itu telah masuk ke dalam rongga yang terbuka. Jadi, dalam permasalahan di sini, apabila kita ni menitikkan air ke dalam lubang telinga atau lubang hidung atau kemaluan, maka batal puasa kita ni. Kemudian, apabila orang tersebut membuang air besar dan tahinya itu keras yang telah keluar sebahagian daripadanya, akan tetapi masuk kembali tahinya itu, maka batal puasa orang tersebut kerana tahinya telah masuk kembali ke dalam rongga yang terbuka kita ni. InsyaAllah. Seterusnya, orang yang bercelak mata itu walaupun ada rasanya ditekak, maka tidak batal puasa orang itu. Kerana apa? Kerana bukanlah mata itu rongga yang terbuka. Ingat, rongga terbuka ialah mulut, lubang hidung, lubang telinga dan kemaluan kubul dan dubur. Okey, permasalahan kedua, orang yang berubat mata menitikkan ubat ke dalam mata walaupun ada terasa ubat itu ditekak, maka tidak batal kerana mata bukanlah rongga yang terbuka, kata cikgu tadi kan. Mata bukanlah rongga yang terbuka. Maka cikgu harapkan murid-murid dapat membezakan rongga yang terbuka dengan rongga yang tidak terbuka. Okey, jadi murid-murid kena ingat mata bukanlah rongga yang terbuka. Kemudian permasalahan dalam kotak nombor 2, bersuntik atau berinjek dilakukan pada urat saraf atau di bawah kulit yang tidak melalui rongga yang terbuka, maka tidak batal puasa, bahkan sah puasa orang yang bersuntik. Kemudian dalam permasalahan yang petak bawah sekali, jika suntik atau injek itu melalui rongga yang terbuka seperti melalui hidung atau melalui rongga mulut, maka perkara ini membatalkan puasa dan puasa orang yang kena suntik melalui rongga terbuka itu adalah tidak sah. Okey, seterusnya, pemindahan darah iaitu memasukkan darah melalui urat besar ke dalam badan, maka membatalkan puasa kerana darah itu akan sampai ke rongga perutnya dan ke jantungnya. Seterusnya, darah itu akan diproses untuk sampai ke seluruh badan. Kemudian, menyuntik air ke dalam badan seperti air glukos bagi tujuan mengenyangkan. Jadi air glukos adalah air gula, maka membatalkan puasa kerana air itu pasti sampai ke perutnya, bahkan sampai ke perut panjang dan mi'dah, iaitu tempat memproses makanan. Kemudian, berbekam bagi orang yang berpuasa, maka hukumnya tidak membatalkan puasa, bahkan puasanya adalah sah. Tetapi berbekam ketika berpuasa hukumnya makruh. Jadi murid-murid tahu apa dia makruh? Makruh adalah hukum yang mendekati kepada hukum haram.
Jadi adalah lebih baik apabila kita ni sedang berpuasa, kita ni tidaklah perlu berbekam. Kemudian, berberus gigi bagi orang yang berpuasa. Apakah hukumnya apabila kita ni berus gigi ketika kita ni berpuasa? 1. Setelah matahari tergelincir, iaitu condong dari tengah langit ke barat, maka hukum puasa kita ni adalah makruh. 2. Ubat gigi bercampur air liur atau air bercampur dengan ubat gigi masuk ke dalam mulut sampai kepada had yang zahir, maka batal puasa kita ni. Yang ketiga, jika kita ni tidak sampai kepada had zahir, maka tidak batal puasa. Jadi dalam hukum di sini adalah tentang berberus gigi apabila kita ni berpuasa. Jadi murid-murid kena ingat hukum-hukum dan permasalahan yang ada di dalam topik kali ini. Jadi insya-Allah itulah sahaja pelajaran kita ni pada petang ini. Diharap murid-murid dapat mengambil manfaat daripada pengajaran yang telah cikgu sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.